Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat. Baiklah, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa. Dan bagi yang bukan beragama Islam, anda boleh membaca doa mengikut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baina hikmatika wa anshur alaina wazaina ya arhamar Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin amin. Baiklah, cikgu rasa masih belum terlambat lagi untuk cikgu mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Suasana raya pada kali ini sangat istimewa kerana sangat berbeza daripada raya tahun-tahun sebelum ni. Kerana kali ini kita beraya dalam suasana PKP. Masing-masing beraya di rumah bersama keluarga masing-masing. Untuk mengeratkan lagi silaturahim di antara ahli keluarga kita semua ada dekat rumah kan, bersama-sama menikmati juadah istimewa di hari raya. Dan cikgu percaya memang sambutan hari raya pada kali ini memang bersesuaian dengan tajuk yang akan cikgu kongsikan bersama murid-murid pada hari ini, iaitu berkaitan dengan kelas makanan. Anda perlu tahu sebenarnya apakah kelas-kelas makanan yang ada di dalam juadah hari raya yang anda nikmati panjang berhari raya. Jadi sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu harap murid semua sila fokus pada topik pembelajaran pada hari ini. Pastikan anda menggunakan bahasa yang sesuai di ruangan komen. Di ruangan chat sila gunakan bahasa yang sesuai. Sila bersedia dengan buku catatan dan juga alat tulis untuk mencatat nota-nota penting, kerana di hujung kelas nanti cikgu akan adakan kuis, berikan sedikit soalan untuk anda jawab. Pastikan anda mencatat nota penting yang akan cikgu kongsikan sepanjang kelas ini. Baiklah, kita mulakan kelas kita hari ini dengan mengetahui apakah 7 kelas makanan yang ada. 7 kelas makanan yang ada. Yang pertama ialah vitamin. Kita ada vitamin, ada protein, ada lemak, ada serat, karbohidrat, mineral dan juga air. So 7 kesemuanya, 7 kelas makanan ni yang cikgu akan bincangkan dengan lebih mendalam selepas ini. Baiklah. Okey, apakah selepas ini cikgu akan bincangkan apakah fungsi, contoh-contoh dan kesan kekurangan karbohidrat, protein dan juga serat terhadap kita lah kalau kita kekurangan makanan ini. Okey, contohnya protein. Daripada mana kita boleh dapatkan sumber protein? Kebanyakan sumber protein ni kita boleh perolehi daripada susu soya, daging, macam ayam, telur. Ini adalah sumber-sumber protein yang kita boleh perolehi. Dan jika kita kekurangan protein di dalam tubuh badan kita, kita akan mengidap penyakit kwashiorkor. Adakah anda tahu apakah itu penyakit kwashiorkor? Pernah dengar tak sebelum ni apakah itu penyakit kwashiorkor? Siapa tahu? Kwashiorkor itu apa? Jika anda tahu, anda boleh type di ruangan chat. Apakah itu kwashiorkor? Okey, nak tengok apa itu penyakit kwashiorkor? Okey, ni dia. Penyakit kwashiorkor disebabkan oleh kekurangan protein. Biasanya kanak-kanak di negara-negara yang susah macam di Afrika sana, mereka kekurangan zat makanan. Jadi bila kanak-kanak kwashiorkor ni, dia mengalami, nampak tak, perut dia membesar, dan tulang-tulang dia tumbuh dengan tidak sempurna. Tidak sempurna, ada yang kaki bengkok, kaki kecil dan sebagainya. Ini disebabkan oleh kekurangan protein, yang kita namakan sebagai penyakit kwashiorkor. Okey, apakah fungsi protein? Protein ini berfungsi untuk membantu dalam proses pertumbuhan dan juga membaiki sel-sel rosak.
Dia membentuk sel, tisu dan juga organ-organ baru dalam tubuh badan kita. Dan selain daripada itu, protein juga merupakan salah satu daripada sumber tenaga ketika kritikal. Macam kritikal, sumber tenaga tambahan lah. Dan ia merupakan asas kepada struktur komponen sel dalam badan kita ni, membentuk sel. Itu adalah fungsi protein. Okey, apakah itu karbohidrat? Karbohidrat, contoh karbohidrat ni adalah seperti nasi. Nasi, roti, ubi kentang. Kalau raya ni macam ketupat, lemang, itu adalah contoh karbohidrat. Jika kita kekurangan karbohidrat ni, badan kita akan menjadi lemah. Kenapa badan kita menjadi lemah? Kerana karbohidrat ni merupakan sumber tenaga utama yang memberikan kita tenaga untuk kita boleh menjalankan aktiviti seharian kita. Selain daripada itu, karbohidrat juga berfungsi untuk menyokong struktur sel. Dan dia boleh ditukar kepada protein dan juga lemak, dan juga dia membantu untuk mengekalkan suhu badan. Protein ini, karbohidrat ini juga membantu mengekalkan suhu badan. Selain daripada itu, serat. Serat ni juga sangat penting dalam pengambilan makanan. Kebanyakan daripada kita ni selalu tinggal serat ini. Serat ini boleh kita perolehi daripada buah-buahan, kekacang dan sayur-sayuran. Cikgu percayalah murid-murid, terutamanya murid sekolah rendah atau prasekolah, kanak-kanak, memang sangat susah nak makan sayur-sayuran, betul tak? Sedangkan sayur-sayuran ni merupakan salah satu daripada serat. Jika susah nak makan sayur, makanlah buah-buahan. Sebab kita perlukan serat di dalam tubuh badan kita. Kenapa? Jika kita kekurangan serat dalam badan kita, kita akan mengalami sembelit. Dan proses peristalsis terganggu. Proses makanan untuk dicernakan itu juga akan terganggu dalam badan kita. Fungsi serat ini adalah untuk mengelakkan sembelit dan merangsang proses peristalsis ni. Proses pencernaan dalam tubuh badan kita. Siapa pernah kena sembelit? Boleh type di ruangan chat. Rasa dia apa? Sakit kan kena sembelit ni. Jadi kita kena banyak ambil serat. Contohnya macam buah-buahan. Banyakkan minum air kosong. Ini adalah contoh piramid makanan. Panduan untuk kita memilih makanan yang sihat. Pada kita ada aras 1 hingga aras 4, di mana aras 1 ni kita makan paling banyak. Contohnya seperti bijirin, dan hasil bijirin serta ubi-ubian. Ni kita boleh ambil 8 hingga 12 sajian ni. Ini sebenarnya dalam kumpulan karbohidrat. Kenapa kita perlu ambil banyak? Kerana dia membekalkan tenaga kepada kita untuk kita menjalankan aktiviti seharian kita. Tapi jangan ambil secara berlebihan. Seandainya kita mengambil secara berlebihan, dia akan memberi kesan yang tidak elok untuk kesihatan badan kita. Kalau kita makan secara berlebihan, kita akan mengalami obesiti. Berlebihan makanan obesiti. Kekurangan protein akan jadi kwashiorkor. Jadi perlu ambil secara seimbang. Aras kedua ialah makanan banyak yang kita perlu ambil. Contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran sekurang-kurangnya 5 sajian. Ini adalah sayur-sayuran tadi, serat dalam kumpulan serat tadilah. Kita kena ambil. Sebab kita dah ambil banyak dalam kumpulan karbohidrat tadi, jadi kita kena seimbangkan dengan serat. Kalau tidak, nanti kita kena apa? Penyakit apa tadi? Kita akan kena penyakit sembelit. Susah untuk kita membuang air besar. Pada aras yang ketiga, kita perlu ambil 1 hingga 2 sajian saja, iaitu susu, dadir ataupun keju. Kita makan secara sederhana. Ini sebenarnya adalah dalam kumpulan protein. Kumpulan protein. Kita ambil ikan, ayam, daging dan juga kekacang, lebih kurang 2 ataupun 3 sajian. Makanan yang paling sedikit ialah pada aras 4 ialah lemak, minyak, garam dan gula ni kita perlu kurangkan. Contohnya dalam aiskrim, dalam kek, makanan-makanan yang manis ni kita perlu kurangkan. Sebab kalau kita ambil secara berlebihan akan menyebabkan
kita mengalami terkena penyakit. Contohnya kalau ambil gula yang berlebihan, kencing manis, garam yang berlebihan akan terkena tekanan darah tinggi dan sebagainya. Ya, banyak penyakit-penyakit lain akan datang menziarah kita jika kita tidak mengamalkan pemakanan yang seimbang. Jadi cuba anda perhatikan bagaimanakah anda memilih makanan anda setiap hari. Adakah anda mengambil makanan yang seimbang? Adakah dalam menu makanan anda itu terdapatnya karbohidrat, serat, protein dan juga lemak, ya? Yang ada tujuh jenis makanan tadi, ya, termasuklah air, ya, sangat penting. So janganlah kita ada pelajar yang suka makan ayam saja. Tiap hari kerja dia makan ayam saja. Okey, so dia ambil protein saja. Yang lain dia tak ambil. Sayur tak makan, buah-buahan tak makan, nasi tak makan, dia hanya makan ayam saja. Boleh tak kalau macam tu? Okey, ada orang dia makan nasi saja. Dia tak makan ayam, tak makan sayur, tak makan buah. Dia makan nasi saja, nasi semata-mata, nasi dengan kicap, nasi dengan kicap. Boleh ke macam tu? Okey, sebenarnya lepas ni kita kena cuba rujuk balik makanan yang kita ambil setiap hari, dan kita kena pastikan bahawa kita mengambil makanan yang seimbang supaya badan kita sentiasa dalam keadaan sihat. Okey. Sampailah kita pada soalan kuis. Okey, cikgu nak tengok, ya. Adakah anda fokus pada soalan kuis kita pada hari ini? Okey, soalan kuis yang pertama. Soalan yang pertama, makanan boleh dikelaskan kepada berapa kumpulan? A, 2, B, 3, C, 5, D, 7. Okey, sila beri jawapan anda di ruangan chat. Sila beri jawapan anda di ruangan chat. Ya, apakah jawapannya? A ke, B ke, C ke, D? Berapa, ya? Kelas berapa, ya, kumpulan makanan ni? Ada 2 ke, 3 ke, 5 ke, 7 ke? Yang mana satu? Okey? Dah type jawapan anda di ruangan chat? Okey, mari kita lihat. Apakah jawapan? Ya, jawapannya adalah 7. Kita ada 7 kumpulan makanan. Siapa yang betul tu? Tanya kepada yang berjaya memberikan jawapan yang betul. Okey, kita lihat pula soalan seterusnya. Soalan kedua. Berikut merupakan kumpulan makanan yang betul kecuali A, pepejal, B, lemak, C, protein ataupun D, karbohidrat. Yang mana satukah jawapannya? Sila type jawapan anda di ruangan chat. Apa jawapannya? A ke, B ke, C ataupun D? Apakah jawapannya? Pepejal, lemak, protein atau karbohidrat? Mari kita lihat jawapannya. Jeng jeng jeng. Ya, jawapannya adalah A. Siapa betul? Tanya kepada yang betul. Jawapannya adalah pepejal. Pepejal ni bukan dalam kumpulan makanan. Soalan nombor 3. Pilih contoh makanan yang betul bagi protein. A, nasi, B, daging, C, sayur, D, buah-buahan. Sila type jawapan anda di ruangan chat. Apakah jawapan yang betul untuk protein? Adakah contoh protein itu nasi,
daging, sayur atau buah-buahan? Apa jawapannya? A, B, C ataupun D? Okey, ada jawapan tak? Okey, so kita semak ya, apakah jawapannya? Jawapannya ialah B, daging. Tanya kepada anda yang telah berjaya memberikan jawapan yang betul. Jawapan dia daging. Daging itu adalah contoh protein. Okey, soalan seterusnya, soalan yang keempat. Setiap makanan mempunyai kepentingan kepada tubuh badan kita agar kekal sihat. Apakah kepentingan makanan bagi kumpulan karbohidrat? Apakah kepentingan karbohidrat ni? Adakah A, memberikan tenaga, B, memberikan kuasa, C, membantu tumbesaran ataupun D, mengawal suhu badan? Apakah jawapannya? A, B, C ataupun D? Sila type jawapan anda di ruangan chat. Apa jawapannya? A, B, C ataupun D? Apa ya kepentingan makanan bagi kumpulan karbohidrat? Dah ada jawapannya? Mari kita semak. Jawapannya ialah A. Ya, betul kepada yang beri jawapan A. A memberikan tenaga. Kita dah bincang tadi kan, karbohidrat ni memberikan kita tenaga. Kalau kita dapat karbohidrat, badan kita akan jadi sangat lemah. Okey. Soalan seterusnya. Berikut merupakan contoh makanan bagi pelawas. Pelawas ni serat lah, macam serat tadi. Kecuali A, kobis, B, bayam, C, sawi ataupun D, ikan masin. Yang manakah jawapan dia? Yang bukan pelawas. Sebab dia minta kecuali. A, B, C atau D? Sila type jawapan anda di ruangan chat. Apakah jawapannya? A, B, C atau D? Mari kita semak jawapan dia apa. Ya, jawapannya adalah ikan masin. Ya, jawapan dia D. Ikan masin ni bukan contoh serat. Okey, pemakan kailan goreng ikan masin ni sedap kan? Okey, soalan nombor 6. Piramid makanan menunjukkan kumpulan dan kuantiti makanan yang perlu dimakan dengan betul. Berdasarkan piramid makanan, apakah contoh makanan yang perlu dimakan paling banyak? Tadi cikgu dah tunjukkan dia ada 4 aras. So, apakah contoh yang kita perlu makan paling banyak? A, anggur dan sawi. B, keju dan tomato. C, susu dan roti. Ataupun D, nasi dan ikan. So, yang mana satukah jawapan dia? Sila type jawapan anda di ruangan chat. Adakah A, B, C ataupun D? Yang mana satu? Adakah murid telah type jawapannya? A ke? B ke? C ke? Ataupun D? Yang mana satu? Mari kita tengok jawapannya. Siapakah beri jawapan yang betul? Ceng ceng ceng. Okey, jawapannya ialah nasi dan ikan. So kalau musim raya ni kita makan apa? Kita makan ketupat, lemang dan juga rendang, ya. Itu kita makan banyaklah, ya, pada musim perayaan ini, hari raya. Okey. Soalan nombor 7. Alia kerap sakit gigi dan perlu berjumpa doktor gigi. Berdasarkan pernyataan berikut, mengapakah Alia perlu berjumpa dengan doktor gigi? Sakit gigi ni, sakit gigi, kena jumpa doktor gigi. Kenapa agaknya ya sebab kena jumpa doktor gigi tu? Adakah A, kerana Alia selalu minum air kosong? Ataupun B, kerana Alia dia selalu bersenam. Dia selalu bersenam, so dia kena sakit gigi. Ataupun kerana C, kerana Alia gemar makan makanan manis dan tidak menggosok gigi. Ataupun D, kerana Alia selalu makan sayuran, makan sayur dan juga buah-buahan.
So, apakah jawapannya? Sila type jawapan anda di ruangan chat. Adakah jawapan dia A, B, C ataupun D? Yang mana satu? Okey, mari kita semak jawapan ya. So, jawapannya adalah C. Kerana Alia gemar makan manis dan tidak menggosok gigi. So, dia suka makan aiskrim, dia suka makan gula-gula tapi dia tak gosok gigi. So, lama-lama dia akan mengalami sakit gigi. Okey, soalan nombor 8. Pilih pernyataan yang betul. A. Kita perlu makan nasi dengan sangat banyak. Ataupun, kita perlu mengamalkan minuman manis dan makan keju selalu. Selalu makan gula, selalu makan kek, selalu minum minuman yang manis. Ataupun C. Kita perlu sentiasa mengamalkan makan sayur dan buah serta meminum air kosong selalu. Ataupun D. Kita mesti makan nasi dan ayam dengan kuantiti yang sangat sedikit untuk kurus. So, yang mana satukah jawapan yang betul? Adakah A, B, C ataupun D? Sila type jawapan anda di ruangan chat. Dah ada jawapannya? So, mari kita semak. Adakah jawapan anda sama dengan jawapan cikgu? Mari kita semak. So jawapannya adalah C. Kita perlu sentiasa mengamalkan makan sayur dan buah serta meminum air kosong selalu. Okey, untuk supaya badan kita akan kekal sihat. Okey, soalan ke-9. Berikut merupakan kesan sekiranya kita selalu makan makanan yang tidak seimbang. Kecuali ya. Kalau kita selalu makan makanan tak seimbang, apa jadi? Kecuali A. Badan sentiasa sihat. B. Obesity. Obesity itu apa? Obesity itu adalah kegemukan. Badan kita yang jadi besar. Itu adalah obesity. Ataupun C. Masalah membuang air. Masalah buang air kecil, buang air besar susah. Okay, ataupun kita akan mengalami sakit. So, yang mana satu? Adakah jawapannya A, B, C ataupun D? Sila type jawapan anda di ruangan chat. Apa jawapan dia? A ke C ke ataupun D? Mari kita lihat jawapan anda sama tak dengan jawapan cikgu. Okey, jawapan dia adalah A. Badan sentiasa sihat. Okey, soalan ke-10. Apakah kepentingan air kepada badan kita? A. Mengawal suhu badan. B. Memberi tenaga. C. Untuk pembesaran. Ataupun D. Mencegah sembelit. Sila type jawapan anda di ruangan chat. Adakah jawapan dia A, B, C ataupun D? Yang mana satu? Yang mana satu fungsi air ni, kepentingan air ni? Cuba fikirkan. Dah dapat jawapannya? Mari kita semak jawapan anda. Adakah sama dengan jawapan cikgu? Okey, jawapan yang betul ialah untuk mengawal suhu badan. Ya, dia supaya badan kita tak terlampau panas dan juga tak terlampau sejuk. Supaya suhu badan kita berada dalam keadaan yang seimbang. Sebab itu sangat penting untuk kita minum air secukupnya. Ya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Air kosong tu, air mineral ya, bukannya air manis ya. Okey. Jadi apa yang kita telah belajar hari ini ialah kita telah belajar bahawa makanan terbahagi kepada 7 kelas, iaitu kelas karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, lemak dan air. Dan anda juga telah belajar tentang piramid makanan, ada 4 aras piramid makanan. Jadi selepas ini, bila kita nak ambil makanan sehari-harian kita, pastikan kita mengambil makanan yang seimbang yang ada ke semua 7 kelas makanan ni ya. Sekurang-kurangnya perlu adalah ya, supaya kita akan kekal sihat
ya, supaya kita tak terkena pelbagai penyakit yang berbahaya. Okey. Jadi cikgu rasa sehingga di sini saja kelas perkongsian cikgu pada hari ini. Okey, jadi cikgu berharap anda semua telah mendapat ilmu yang bermanfaat dengan sesi perkongsian cikgu pada hari ini. Sebelum cikgu akhiri kelas, okey, cikgu nak ingatkan di ruangan description di bawah video ini, cikgu ada sediakan link untuk anda buat latihan. Dan cikgu juga telah sediakan sijil untuk murid-murid yang berjaya menjawab soalan dan memperolehi markah 70% ke atas, anda akan terus mendapat sijil. Okay, nanti klik pada link di ruangan description di bawah video ini untuk menjawab soalan dan seterusnya menerima sijil. Baiklah, sebelum cikgu mengakhiri kelas cikgu pada hari ini, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar yang telah setia bersama cikgu daripada awal kelas tadi sehinggalah ke penghujung kelas. Dan jangan lupa kepada semua yang belum lagi subscribe channel Cikgu Mida, sila tekan butang subscription yang berwarna merah itu, tukarkan dia menjadi warna kelabu dan juga tekan butang loceng, supaya anda akan memperolehi notification setiap kali cikgu memasukkan video-video yang terkini. So, cikgu akan sentiasa berkongsi video-video yang terkini berkaitan dengan pembelajaran anda. Ya, sama ada mata pelajaran sains ataupun bahasa Inggeris. Okey, jadi akhir kata, cikgu minta maaf seandainya ada salah silap daripada pihak cikgu, dan cikgu harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan jaga diri sendiri dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang ni, kes COVID-19 yang semakin meningkat. Jadi pastikan anda berada di rumah. Jika perlu keluar, pastikan anda memakai pelitup muka dan sentiasa mencuci tangan. So jaga diri sendiri. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye.